Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini banyak yang diperkatakan tentang kehadiran Ustaz Wadi Anwar di satu majlis perkahwinan yang pada beberapa aspek tidak selari dengan syariat Islam. Ada yang mengkritik kehadiran beliau dengan alasan seorang ustaz tidak sepatutnya menghadiri majlis seperti itu. Ada pula yang mengkritik pihak penganjur dengan alasan jika hendak jemput ustaz, maka susunlah majlis agar selari dengan syariat Islam. Saya ada pandangan tersendiri dan pandangan inilah yang ingin saya kongsikan dalam video ini. Apa dia? Tak. Nanti dulu. Semata-mata kerana saya pernah membuat beberapa video react ke atas Ustaz Wadi dalam beberapa perkara, tak bererti saya akan mengkritik beliau dalam semua perkara. Nanti dulu, dengar dulu ya. Baik, saya ingin memulakan pandangan saya ini dengan terlebih dahulu membaca ayat ke-8 surah Al-Ma'idah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang menegak, yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, hendaklah kita sentiasa berlaku adil meskipun terhadap seseorang, kumpulan atau aliran yang mungkin kita benci. Tak sepatutnya kita membenci sesama umat Islam. Meskipun ada perbezaan, tak sepatutnya kita saling membenci. Tetapi, andai kata ada kebencian, hendaklah tetap berlaku adil. Saya ulangi ayat tersebut, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kemudian Allah tegaskan pada lanjutan ayat, berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita semua ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan antara cara menjadi hamba Allah yang bertakwa ialah bersikap adil sebagaimana ayat ke-8 surah Al-Ma'idah ini. Baik, merujuk kepada majlis perkahwinan yang dihadiri oleh ustaz, pandangan saya adalah seperti ini. Pertama, saya maklum akan hukum menghadiri majlis yang tidak selari dengan syariat Islam. Saya juga maklum bahawa kita mesti memenuhi jemputan, namun jika jemputan itu adalah kepada sesuatu yang tidak selari dengan syariat Islam, kita tidak memenuhi jemputan tersebut. Kedua, saya meletakkan diri saya di posisi ustaz, atau dalam bahasa Inggeris, I put myself in his shoes. Baik, ustaz dijemput untuk menghadiri satu majlis walimah bukan semata-mata sebagai tetamu biasa, tetapi untuk membaca doa kebaikan bagi pengantin. Apabila sampai sekali tengok, alamak, sebagaimana yang kita maklum ya, di sini ustaz ada 3 pilihan. Pilihan pertama, terus berpatah balik. Sebagaimana poin pertama yang saya sebutkan tadi, berkenaan hukum menghadiri majlis yang tidak selari dengan syariat Islam. Pilihan kedua, duduk dalam satu bilik berasingan di satu hujung sehingga saat dipanggil membaca doa, maka keluar, baca doa ringkas, kemudian terus balik, serta-merta balik ya. Pilihan ketiga, melihat ini adalah peluang keemasan untuk menyantuni
para hadirin khasnya pengantin di celah-celah itu cuba menyelit mesej yang dapat mengingatkan mereka, dapat menghampirkan mereka kepada Allah, Rasulullah dan Islam. Ini kerana di kalangan hadirin ada yang bagus penghayatan Islam, ada yang sederhana dan ada yang minimum. Maka alang-alang sudah di sana, rebutlah peluang untuk menyampaikan mesej dakwah dan islah. Maksud islah ialah usaha untuk mengembalikan sesuatu keadaan kepada suatu keadaan yang betul, tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Di sini mungkin ada yang membantah, takkanlah nak berdakwah dalam majlis walimah. Saya katakan, dakwah itu pelbagai caranya dan kita ni perlu merebut mana peluang yang ada. Salah satu daripada cara dakwah itu ialah dalam doa yang dibacakan. Apabila ustaz berdoa, boleh-boleh saja ustaz menyelit mesej dan pesanan yang memberi kesan di hati para hadirin. Saya yakin Ustaz Wadi Anwar memilih pilihan yang ketiga ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jika orang agama, jika agamawan, jika ustaz dan ustazah hanya menghadiri majlis yang selari dengan syariat Islam, maka bagaimanakah mesej dakwah dan islah akan sampai kepada mereka yang rendah penghayatan Islamnya? Bagaimanakah mesej Islam akan sampai kepada pihak yang menganjurkan majlis yang tidak selari dengan syariat Islam itu? Jadi kita kena lihat perkara ini dari sudut pandang yang lebih luas dan tidak sekadar hukum zahir yang tertulis dalam kitab fiqh. Justru saya tidak mengkritik kehadiran ustaz di majlis tersebut. Sebaliknya, berbaik sangka bahawa ustaz tak sangka majlis itu adalah sedemikian. Akan tetapi alang-alang dah sampai, maka ustaz menggunakan pilihan ketiga. Baik, ulasan ketiga ataupun perkara ketiga yang saya nak highlight di sini ialah tentang tersebarnya gambar-gambar bahawa ustaz duduk menyaksikan majlis itu diteruskan. Maka bagi saya yang sebaiknya ialah ustaz terus beredar. Pun begitu, ustaz telah pun membuat video berasingan selepas majlis tersebut menjelaskan bahawa beliau tidak makan dan tidak mengikuti tentatif majlis sehingga akhir. Beliau memang duduk, tetapi duduk sekejap dan kemudian balik. Duduk sekejap tu subjektif, mungkin 3 minit, mungkin 10 minit, tetapi sekejap dengan maksud tidaklah sehingga ke akhir majlis. Di kalangan para penonton, saya yakin mungkin ada yang tidak setuju dengan pandangan saya, maka tak mengapa, dipersilakan. Cuma saya nak minta selalulah ulang kaji ayat ke-8 surah Al-Ma'idah yang saya bacakan di awal video ini. Baik untuk kes ini mahupun untuk mana-mana kes lain. Kita hendaklah sentiasa bersikap adil dalam memberi pandangan, dalam memberi kritikan. Ya. Saya sendiri sebelum ini telah beberapa kali membuat video react ke atas Ustaz Wadi. Jika tak mengkritik, saya tanyakan soalan-soalan yang berbentuk kritikanlah juga kan. Bahkan baru 2 hari lepas, tak silap saya video sebelum video ini, saya baru saja muat naik video react ke atas Ustaz dalam isu wanita tidak bertudung. Cuma saya hanya akan react dan atau kritik apa yang patut, apa yang kita masih ada ruang untuk berbeza pandangan, maka saya raikan perbezaan tersebut. Bak kata pepatah Inggeris, give him the benefit of the doubt. Atas nota yang sama, jika saya sebelum ini ada membuat video-video membela ustaz-ustaz sunnah yang dizalimi, maka dalam video ini saya membela Ustaz Wadi pula. Semua ini saya lakukan berdasarkan ayat ke-8 surah Al-Ma'idah. Wahai orang-orang beriman. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, ya, sehingga akhir ayat. Maka saya bukan semata-mata buat video untuk mendapat view yang banyak, untuk mendapat sokongan yang banyak, tetapi kerana Allah. Maka dalam kes ini, saya lihat Ustaz Wadi dizalimi, maka saya membuat video ini bagi membela dan menjelaskan apa pilihan yang beliau ada, apa situasi. Ya, macam saya kata tadi,
Tuan-tuan dan puan cuba bayangkan diri tuan-tuan dalam posisi beliau. Katakan tuan-tuan seorang ustaz dipanggil untuk membaca doa. Bukan sekadar tetamu biasa-biasa, tetapi untuk dipanggil membaca doa. Sampai-sampai ke majlis walimah tersebut. Alamak, so apa nak buat? Nak terus patah balik ke macam mana? Atau gunakan peluang itu untuk menyampaikan mesej yang dapat menghampirkan, dapat menarik orang ke arah Islam, ke arah Allah, ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah baginda. Di sini saya tak katalah yang hadir tu semuanya. Kita kata pelbagai tahap. Ada yang bagus penghayatan Islam, ada yang sederhana, ada yang rendah. Tapi kita manfaatkan peluang yang ada di situ untuk menyampaikan mesej, dakwah dan islah kepada mereka. Alang-alang saya sebut tadi sunnah Rasulullah. Satu perkara menarik yang saya perhatikan dalam gambar-gambar yang tersebar di media sosial sempena majlis tersebut ialah Ustaz Wadi tidak isbal. Maksudnya tidak melabuhkan jubahnya di bawah buku lali. Apabila beliau duduk, ada gambar beliau duduk juga, kelihatan jubah itu di pertengahan betis beliau. Dan ini hanyalah bererti jubah beliau apabila beliau berdiri, ukurannya adalah di atas buku lali. Ini adalah sesuatu yang terpuji kerana selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga sini saja dahulu. Wah, ini mungkin video react saya yang paling pendek. Tak apa, jadi itu saja ulasan saya, pandangan saya. Saya tutupi dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.